سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم آمين. أما بعد. Kasih pada Tuan Pengurusi Majlis, Saudara Khairul Nizam, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Hospital Pulau Pinang, tuan-tuan guru yang hadir, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah, mak kakak, adik-adik, muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur dan banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pengurusi majlis mulakan majlis standard lah. Semua pengurusi majlis mula macam tu. Segala puji bagi Allah, syukur pada Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini dapat solat maghrib berjemaah, kan? Adakah itu ayat wajib ke macam mana? Ada teks tak ada? Kau ada teks yang kena baca. Tapi benda tu penting, ya. Sebab apa penting? Sebab kita ni kalau dapat satu nikmat itu bergerak berulang-ulang kali, kita mudah untuk kurang bersyukur berbanding dengan nikmat yang kecil tapi jarang-jarang kita boleh. Memang gitu, manusia memang gitu, kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, seorang ulama besar Qurun ketiga Hijrah. Beliau kata, aku kalau dapat nikmat yang besar tapi kerap kali aku dapat, maka aku punya syukur tu kurang. Tapi kalaulah nikmat itu kecil, sekali-sekala aku dapat, maka syukur aku sungguh-sungguh. Semua kita faham benda ni, tuan-tuan. Kita punya rasa syukur dapat sembahyang maghrib berjemaah saat ni, adakah sama dengan kalau kita dapat satu nikmat dunia yang kita rasakan besar? Contohlah kata boleh handphone ke, motor ke, kereta baru ke, ya. Syukurlah, syukur. Tapi kan lain, kan? Ada di kalangan tuan-tuan yang syukur boleh sembahyang maghrib tadi ni lebih besar daripada kalau boleh handphone baru. Ada. Semua tiba-tiba kita tengok syukur, kawan, dapat sembahyang maghrib berjemaah. Kita kalau orang tu kata gitu, mesti kita kata ni mesti kali pertama dapat sembahyang maghrib berjemaah, ya. Kalau kerap kita letak banyak sangat syukurnya, maka oleh kerana itu perlu diingat dan diingatkan lagi, ya, supaya kita sedar yang sembahyang berjemaah ni dia punya pahala dan dia punya nikmat sebenarnya jauh lagi besar daripada nikmat duniawi yang kita dapat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala bagi tahu, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan kelebihan dan rahmat daripada Allah, maka dengan demikian bergembiralah. Demikian lebih baik daripada segala yang mereka kumpulkan. Ulama tafsir sebut maksud mereka kumpulkan itu daripada nikmat dunia, harta benda dunia. Gabunglah banyak mana pun harta benda dunia, nikmat itu tak seperti mana nikmat akhirat yang kita dapat. Jadi bila kita dapat nikmat akhirat ni, memang kena ingatkan diri kita, aku dah dapat satu benda yang sangat-sangat besar, jauh lagi besar daripada apa yang boleh dikumpulkan daripada nikmat dunia. Jadi alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini pun dia berbagi macam lagu dah, tuan-tuan. Lagu kekasih awal dan akhir. Bila kita cerita tentang kekasih, dan tentulah yang dimaksudkan di sini adalah kekasih kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad pula adalah kekasih Allah Ta'ala, Habibullah. Kita pun tahu semua benda itu. Dan bila kita perhatikan Nabi SAW, kita ambil dulu satu ayat Al-Quran yang mana bila Allah Ta'ala puji Nabi, Nabi mempunyai akhlak yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat baik. Baginda bukan sekadar mempunyai akhlak, tapi baginda menguasai segala macam akhlak. Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Di atas akhlak yang agung, bukan engkau wahai Muhammad ada akhlak yang agung. Dia lain tu. Kalau ada akhlak yang mulia,
Kita pun ada akhlak yang mulia. Tuan-tuan ada akhlak mulia? Ada? Tak mau jawab? Puyuh. Tak mau jawab tak? Ada akhlak baik? Ada. Ada. Semua kita ada akhlak yang baik. Kalau tidak, kita tak kumpul kat surau malam ni. Ada akhlak yang baik? Ada. Ada akhlak jahat? Ada tak kita akhlak buruk? Mesti ada akhlak yang buruk. Jangan pula tak ada, tak ada. Kita semua ada akhlak yang buruk. Akhlak yang baik ada, akhlak yang buruk pun kita ada. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tak sebut hang ada akhlak yang baik. Dah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung. Hanya semuanya Nabi SAW ada akhlak yang mulia, segala-galanya, bukannya sebahagian-sebahagian. Tak macam kita. Banyak-banyak akhlak yang ada pada Nabi SAW. Akhlak yang disebutkan salah satunya di dalam Al-Quran, ayat yang mungkin kebanyakan kita semua biasa dengar ataupun biasa hafal pun. Ayat yang berbunyi pada A'udzu Syaitanir Rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perhatikan ayat ni tuan-tuan akan nampak betapa Nabi SAW sebenarnya sayang sangat kepada kita. Baginda lah kekasih yang sejati di kalangan manusia. Tak ada orang sayang kepada kita seperti mana Nabi SAW. Perhatikan ayat ni. Laqad ja'akum, telah datang pada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, daripada kalangan kalian sendiri, manusia juga. Bagi orang Arab, di kalangan orang Arab Quraisy juga. Azizun alaihi ma'anitum, rasa berat atas baginda apa yang kalian tangguh. Harisun alaikum, nakkan sangat kebaikan pada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, pada orang yang beriman baginda bersifat kasih dan belas. Tengok ayat ni tuan-tuan, tengok ya Allah, Nabi SAW ni punyalah sayang kepada kita. Baginda rasa berat atas apa yang ditanggung oleh umat, bukan sekadar rasa kesian. Kalau sekadar rasa kesian, dia tak semestinya sayang. Kita ni kalau orang yang kita sayang, kita bukan sekadar rasa kesian, tapi kita akan rasa berat apa yang dia tanggung. Anak kita sakit, ayah kita sakit, mak kita sakit, dia tak sama dengan anak orang lain sakit. Anak orang lain sakit, mak orang lain sakit, kita kesian. Kita ada rasa simpati, kesian. Tengok aksiden, kesian. Kita ada rasa kesian, tapi kita tak rasa berat. Ya. Siapa yang kita rasa berat? Kalau kita sayang mak kita, anak kita, cucu kita, kita akan jadi rasa berat. Tengok dia sakit. Saya jumpa seorang Pak Long tu. Saya jumpa di R&R, bukan R&R, di stesen minyak di Bentong, pukul 12 malam. Umur dah 70 lebih, 80. Saya tanya, sembang-sembang lepas mayang tu, tanya dia, main mana? Dia kata, saya dari Terengganu. Terengganu mana? Kuala Terengganu. Nak ke mana? Bangi. Kuala Terengganu pergi Bangi tu malam-malam macam ni, gelap-gelap macam ni, okey ke? Awak tak tunggu esok je, siap, tengah-tengah malam bawa kereta, umur dah lewat 70-an tu. Dia kata tak, saya kena pergi ke? Dia tak kata tak, ni bunyi Penang, orang Terengganu je dia tu. Kena pergi ke? Apa ni malam ni? Kata cucu hamba kena air panas. Cucu hamba kena air panas. Terus kata waktu tu juga dia terus start kereta, terus jalan pergi ke Bangi. Saya fikir dia rasa berat, cucu kena air panas, melecur sikit kat kaki, dia akan rasa berat sangat, rasa tak boleh, malam ni aku tak boleh tidur. Kalau aku tak gerak malam ni aku tak boleh tidur. Aku akan teringat kat cucu aku. Ini dipanggil empathy dalam bahasa Inggeris, rasa berat. Dalam bahasa Arab
Dalam Quran Allah Ta'ala gunakan perkataan azizun alaihi ma'anitum, rasa berat sangat atas baginda apa yang kalian tanggung. Ini Nabi Muhammad SAW. So satu sudut kasih Nabi SAW pada umat, baginda sentiasa rasa berat atas apa yang kalian tanggung. Dalam ayat tersebut ulama tafsir berbeza pandangan. Ada yang mengatakan ia khusus untuk orang kafir Quraisy yang tak masuk Islam lagi. Nabi rasa berat, kesian tengok bila lah dia nak masuk Islam. Yang Nabi rasa berat atas baginda apa yang kalian tanggung. Maksudnya kalian tanggung kekufuran, syirik pada Allah Ta'ala. Sebagian ulama tafsir kata maksudnya semuanya, tak kisah yang Muslim yang bukan Islam. Nabi SAW memang akan rasa macam tu. Kita tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita yang ada rasa berat pada orang lain yang bukan keluarga kita. Orang Palestin contohnya kena bom, kena tembak, kena diruntuhkan bangunan mereka dan sebagainya. Berapa ramai di kalangan kita yang ada rasa berat sangat. Ada, bukan tak ada. Tapi tak semua. Sebagian kita rasa berat. Saya jumpa dengan beberapa orang yang kata, Ustaz, saya tengok satu video 1 minggu saya tak boleh tidur. Rasa berat sangat. Saya tengok budak-budak yang kena tu, saya ingat cucu saya. Okey lah, maknanya rasa berat tu ada. Tapi berapa ramai yang rasa kesian saja. Eloklah rasa kesian daripada tak ada rasa apa langsung. Tapi kalau nak ikut cara Nabi SAW, dia akan ada rasa berat. Saya pergi Palestin pada tahun 2008 waktu perang. Waktu tu kebetulannya perang. Bukan kebetulan lah, memang kita pergi itu untuk hantar bantuan. Waktu tu Alhamdulillah kita dapat masuk. Walaupun berhari-hari duduk di sepadan Rafah, Mesir, cuba nak masuk, akhirnya dapat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, bila kita masuk tengok keadaan peperangan tu, memang tengok mangsa-mangsa perang. Tuan-tuan, kita main ke hospital macam ni tuan-tuan, tengok ambulans yang tak putus-putus keluar masuk kan. Tengok seorang-seorang mangsa tu, ya Allah, darah macam-macam dan sebagainya. Terpotong dekat kaki, putus tangan. Dekat kaki tu macam-macam darah, macam-macam. Tuan-tuan, bila kita tengok macam tu, dan waktu tu tuan-tuan, handphone ni saya ingat ada, tapi tak ada video pun, tak boleh ambil kot, ataupun macam tu lah. Kalau ada pun ambil video kualiti tak bagus lah. Jadi kita ada bawa apa tu, camcorder macam ni kan, ambil lah video. Nak buat balik Malaysia kan, ambil lah video, bawa video tengok sendiri. Bila balik tuan-tuan, kebetulan ada seorang kawan saya nak tengok. Saya letak dalam hadis waktu tu, hadis tu ada lagi kat rumah dia tu. Letak dalam hadis, saya bawa pergi ke rumah dia, cucuk kat komputer dia. Cucuk kat komputer, pasang. Kita tunjuk kata macam mana keadaan di Gaza. Waktu tu dia tak macam ni, dah ni boleh buat live Facebook lah, benda lah, Instagram, TikTok, semua ada kan. Jadi kita tunjuk hadis tu, kita tunjuk. Kawan saya ni kebetulan pula dia baru nak start makan nasi tengah hari. Jadi dia pun bawa nasi dia tu, duduk dalam komputer tu, kita pun pasang, tekan play. Dia pun makan. Dia makan. Sambil-sambil dia makan, dia tengok video tu tuan-tuan, dengan darah mancut apa semua. Dia pun geleng-geleng kepala, teruk lah. Apa tu makan ni? Teruk. Ui, dahsyat. Makan lagi. Dia kata, saya pause. Dia masuk dapur, tambah speaker lagi. Tambah speaker lagi. Sambung lagi makan. Saya tengok, boleh makan. Macam ni. Tapi semua tu lah, dia bukan tak kesian, dia kesian. Dia bukan tak kesian, tapi dia tak ada rasa empathy tu, rasa berat. Tak ada rasa berat. Dia tak ada sampai tak ada makan tengok. Ini kebanyakan kita sebenarnya. Habis banyak pun kita tak ada makan bukan sebab rasa berat, rasa geni dengan darah. Itu yang aku. Bukan doktor-doktor lah, orang lain. Bagaimana dia jadi, kita tak rasa sungguh-sungguh rasa berat sangat. Nabi SAW, tuan-tuan pernah dengar yang hadis, saya rasa banyak dengan kita pernah dengar hadis ni. Sayyidina Abu Bakar tegur Nabi SAW. Tegur ni maknanya bukan tegur kesalahan, maknanya komen pada Nabi SAW. Beliau kata, qad sibta ya Rasulullah,
engkau telah beruban wahai Rasulullah. Rasulullah SAW jawab apa dia? Syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Aku telah menjadi beruban dengan sebab surah Hud dan surah-surah yang seperti dengannya. Apa dia surah yang seperti dengan surah Hud itu? Dalam riwayat yang lain Nabi bagi tahu surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah An-Nazi'at. Apa dia surah-surah ni tuan-tuan? Persamaan antara semua surah ni, surah-surah ni semua bercerita tentang hari kiamat. Nabi SAW jadi beruban dengan sebab memikirkan tentang nasib umat pada hari kiamat, bukannya memikirkan tentang nasib baginda. Sebab baginda dah confirm selamat. Baginda orang pertama masuk syurga, confirm dekat akhirat nanti baginda selamat. Yang baginda memikirkan sampai beruban itu adalah memikirkan tentang umat. Kalau ikutkan para ulama dulu sebut, berdasarkan kepada hadis ini menunjukkan orang boleh cepat beruban dengan sebab banyak berfikir. Dia banyak berfikir boleh jadi cepat beruban. Saya pun tak tahu kajian saintifik kata macam mana, tapi para ulama kata kita berdasarkan kepada hadis ni. Sampai nabi-nabi yang terdahulu, Imam Ghazali kata dia boleh doa, ya Allah, lindungkanlah aku daripada isteri yang mencepatkan ubanku sebelum masanya. Tuan-tuan boleh cuba mai. Akak jangan marah. Ini bukannya kata apa, berat sebelah, bukan. Nabi-nabi itu semua lelaki, jadi doa dia isteri lah. Jadi kalau orang perempuan doa sebaliknya lah, ya Allah, lindungkan aku daripada suami yang mencepatkan ubanku sebelum masanya. Boleh, tak ada masalah. Bukan maknanya suami kita tu jadi tukar orang lain dah, orang sama, tapi mudah-mudahan saling tenang menenangkan. Boleh je tu. Sebab Nabi SAW sampai beruban sebab memikirkan tentang tenang. Sangat-sangat. Nabi punya uban sikit je, berapa belah helai je. Kata Sayyidina Anas 14 helai je uban Nabi. 14 helai je, bukan banyak mana pun. Tapi yang itu pun nampak sungguh-sungguh lah. Sebab selama ni tak ada uban langsung, tiba-tiba ada 14 uban pun kira banyak lah. Itu yang Sayyidina Abu Bakar tegur. Sayyidina Abu Bakar banyak uban, Sayyidina Abu Bakar tak beruban. Sebab dalam riwayat yang sebut Sayyidina Abu Bakar merangkan, inaikan rambut beliau. Maknanya Nabi SAW beruban walaupun sikit, disebutkan kerana memikirkan tentang umat. Itu Nabi SAW. Kasih baginda yang kita kata kasih awal dan akhir itu bermula daripada sebelum kita ada sampailah ke hari kiamat. Kalau itu bukan yang awal dan akhir, apa lagi? Di kalangan manusia kita kata, bukan Allah Ta'ala tu memanglah. Yang kita kata di kalangan makhluk. Di kalangan makhluk. So di kalangan makhluk, memang Nabi lah orang yang pertama sekali sayang pada kita, dan orang yang terakhir sekali nanti masih lagi mencintai kita. Daripada kita belum lahir sampailah hari kiamat nanti. Waktu di hari kiamat nanti, orang boleh lari daripada satu sama lain. Kan dalam Quran Allah Ta'ala beritahu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum syai'un yauma idzin sya'nu yughni. Apa dia? Pada hari tersebut, yauma yafirrul mar'u, seseorang akan berlari. Yauma yafirrul mar'u min akhi, daripada saudaranya sendiri, wa ummihi wa abi, daripada ibunya dan daripada ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan juga pasangannya dan anak-anaknya. Semua pakat lari. Lari daripada, bukan lari ke arah. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, dia kata manusia ni, secara tabiatnya manusia ni, biasanya dia kalau gembira, seronok, dia akan berlari kepada orang yang dia paling sayang. Dan kalaulah dia tengah ketakutan, dia akan berlari kepada orang yang paling menyayangi dia.
Lain tu tuan. Kalau tengah gembira, tengah seronok, dia akan lari jumpa dengan orang yang dia paling sayang. Kalau dia tengah dalam keadaan takut, dia akan lari kepada orang yang paling sayang dia. Beruntunglah kalau orang itu orang yang sama, yang paling dia sayang dan yang paling sayang dia. Biasanya contohnya seorang anak dengan ibu dia, sebab dia tahu mak dia paling sayang pada dia. Jadi kalau dia tahu mak dia paling sayang pada dia, biasanya manusia kalau dalam keadaan takut, dia akan berlari kepada mak dia. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala kata yauma yafirul mar'u min, dia lari daripada, bukan lari ke arah. Dia lari daripada mak dia sendiri. Habis asal dia lari daripada mak dia? Tak boleh ke dia lari ke arah mak dia? Lari daripada anak dia. Kenapa lari? Sebab dia risau anak-anak dia, mak dia, ayah dia, kawan-kawan dia minta amalan daripada dia. Jadi masing-masing aku, nafsi. Dah, aku tak peduli orang lain dah. Sebab aku sendiri pun tak tahu macam mana aku punya nasib. Jadi itu di hari kiamat, waktu yang mana paling akhir lah tu kiranya, sebelum ditentukan syurga dan neraka. Waktu tu pun Nabi Muhammad SAW masih lagi memikirkan tentang kita. Nabi SAW sujud dengan begitu lama, kata tak biasa dengar hadis ni. Nabi sujud lama, Nabi sujud sampai Allah Ta'ala suruh bangkit, angkat wajahmu, kemudiannya sal tu'ta, kau mintalah kau akan diberi, washfa' tushaffa', kau minta, kau bagi syafaat, kau akan boleh bagi syafaat kepada orang. Ini Nabi SAW. Barulah Nabi bangkit. Maknanya sampai di pada mahsyar pun Nabi masih fikirkan kita. Ini cinta apa lagi ni tuan-tuan? Daripada awal sampai habis masih lagi mencintai. Ada orang dia sayang orang tu waktu seronok je, waktu dalam keadaan tak best dia tinggal. Ini bukan sekadar best tak best tuan-tuan. Ini sampai dalam keadaan yang terlalu genting. Bukan dunia je, akhirat sekali. Di dunia ni pun berapa ramai orang tinggal pasangan dia bila dalam keadaan genting. Dia punya lah lovey-dovey, I love you, you love me, tak habis. Dalam keadaan genting, dia larikan juga. Dia lari daripada pasangan dia. Normal. Ini bukan genting dunia, ini kegentingan di akhirat. Lagi dahsyat, yang mana mak kita pun tak sanggup nak cari kita. Mak kita pun lari daripada kita. Dan orang yang paling sayang kita biasanya mak kita. Mak kita pun tak mau. Nabi SAW. Jadi cinta yang awal dan akhir ini memang Nabi SAW. Kalau di kalangan makhluk ni tak ada lah tu sabuk orang. Ada orang dia baru je isteri meninggal, dia kahwin lain kan. Orang tanya dia, "Bang, bukan abang dah janji ke dengan isteri abang, abang nak sehidup semati dengan dia?" Dia jawab apa? Dia kata, "Sungguh sehidup semati," kata, "satu hidup, satu mati. Dia dah mati, saya masih hidup, saya kena teruskan." Kan pandai dia pusing kan. Waktu hidup pandai pujuk, kita kena hidup semati. Itu manusia. Ada orang perempuan dia lain pula. Dia punya jealous dia lain macam. Bukannya cinta tapi cemburu. Cemburu yang sangat dahsyat. Ni cerita je tuan-tuan, bukan betul dia pun. Yang cerita, mungkin sebagian tuan-tuan berseringah cerita ni. Macam mana dia nampak kat suami dia, "Abang, kalau abang nak kahwin pun lepas cik mati, tunggu sampai kubur tu kering dulu. Janganlah waktu kubur tu basah lagi abang kahwin dah. Nikah tu tunggulah, sabar sikit." Suami pun janji. Jadi dan suami isteri tu meninggal, tiap hari suami pergi kubur. Sebab apa? Sebab nak tengok kubur dah kering ke belum. Tunggu, tiap-tiap hari dia pergi tengok kubur masih lagi basah. Tiap-tiap hari dia pergi tengok kubur isteri dia basah. Kubur orang lain kering dah, kubur isteri dia je basah.
Sampailah satu pagi, dia lain. Biasa dia pergi petang, hari ni dia pergi pagi. Dia pergi pagi, dia jumpa dengan adik ipar dia. Adik ipar dia tengah siram bubuk. Lepas tu dia tanya, awak habis siram bubuk kakak? Adik dia kata, kakak wasiat pada saya, tiap-tiap pagi jangan lupa siram bubuk kakak, bagi basah. Rupa-rupanya dia punya cemburu tu sampai mati pun dia cemburu lagi. Dia tak mau suami dia kahwin lain. Tapi adakah itu sayang? Itu bukan erti sayang sebenarnya. Itu belum lagi erti kasih sayang. Sebab dalam Quran, bila Allah Ta'ala ceritakan tentang suami isteri, Allah Ta'ala ceritakan litaskunu ilaiha, untuk kalian tenang dengannya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, jadikan antara kalian mawaddah dan juga rahmat. Mawaddah ni rasa kasih yang bersangatan. Dengan mawaddah ini juga datangnya cemburu, betul. Tetapi dia perlu digandingkan dengan rahmah, kasihan. Dia kena ada rasa kasihan. Kalau dia ada mawaddah sahaja, tak ada rahmah, dia takkan okey. Dia berat sebelah. Kalau ada rahmah sahaja, tak ada mawaddah, tak bahagia juga. Tapi Allah Ta'ala jadikan pada suami isteri ni kena ada dua-dua ni. Mawaddah kena ada, rahmah kena ada. Kasih sayang sangat-sangat, dalam masa yang sama kasihan. Kedua-dua tu kena ada. Pada Nabi SAW, baginda ada pada orang yang beriman, Raufur Rahim. Raufur Rahim. Rauf dengan arti kata sangat kasih juga, dan rahim adanya belas kasihan. Tapi sebelum dua perkataan ni, Allah Ta'ala mulakan dengan azizun alaihi ma'anitum, rasa berat. Dan yang kedua, harisun alaikum, nakkan sangat kebaikan untuk kalian. Orang yang mencintai, dia akan sentiasa nakkan kebaikan untuk orang yang dia cinta. Kan macam tu konsepnya. Bila kita sayang seseorang, kita nak the best untuk dia, baru tu namanya sayang. So Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut sifat baginda harisun alaikum. Baginda sentiasa nakkan kebaikan yang terbaik sekali untuk kalian. Nabi tak kisah tentang diri baginda, memikirkan tentang umat sentiasa. Bahkan apabila waktu perang Badar, tuan-tuan, perang Badar berlaku tu, Nabi SAW dengan para sahabat yang hadir perang Badar dalam 313 orang, lebih kurang. Ada yang kata riwayat yang kata 314. 313 sahabat yang pergi perang tu, dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan bukan bersedia nak pergi perang. Bukannya jadi macam apa tu, Brigade Al-Qassam ke apa kada. Dia pergi perang Badar tu dalam keadaan bawa cangkul, bawa kayu, bawa kain, bawa itu lah. Sebab apa? Sebab tujuan asalnya bukan pergi berperang. Tujuan asal nak sekat kafilah dagang Abu Sufyan tu. Nak sekat kafilah dagang, tak gaduh lah bawa pedang, pakai baju besi, pakai topi besi. Tak ada. Jadi dalam keadaan macam tu, sekali kita pun tahu macam mana kafilah dagang tu dapat lari. Dan akhirnya orang kafir Quraisy pula hantar tentera yang lengkap bersenjata seramai 1,000 orang. 1,000 tentera yang lengkap bersenjata lawan dengan 313 yang tak ada senjata. Ikut logik akalnya memang habislah. Tapi apa yang terjadi, kita pun tahu terjadi bantuan daripada Allah Ta'ala. Tapi sebelum bantuan Allah Ta'ala itu datang, apa yang berlaku? Nabi bermunajat. Doa Nabi SAW pada waktu awal pagi itu, Nabi bermunajat, merintih, merayu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, tunaikanlah janjimu. Ya Allah, kalaulah engkau binasakan kelompok ini, maka siapakah yang akan menyembahmu selepas daripada ini? Okay. Waktu tu Nabi ulang sampailah Sayyidina Abu Bakar rasa kasihan. Kasihan sangat tengok Nabi. Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi bila doa angkat-angkat tu sampai kain selendang Nabi tu daripada belakang tengkuk Nabi ni jatuh. Jatuh sebab lama Nabi angkat tangan.
jatuh ke belakang. Sayyidina Abu Bakar ambil kain tu, dibalur semula ke belakang badan Nabi SAW. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar peluk Nabi daripada belakang. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, Tuhan akan menunaikan janjinya. Sayyidina Abu Bakar tenangkan Nabi SAW. Tapi perhatikan doa tu tuan-tuan. Doa bukan kata, ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah, lepas ni pedang tajam. Tak. Nabi SAW doa, ya Allah, kalau kelompok ni binasa, ni lepas-lepas ni siapa pula yang akan beriman? Maknanya Nabi memikirkan tentang umat, bukan memikirkan tentang diri baginda dan kelompok itu. Kalau fikirkan tentang kelompok itu je, mati syahid, masuk syurga semua. Kan? 313 ni, kalau semua mati pun semua syurga. Bukan itu Nabi SAW punya concern. Yang Nabi fikirkan adalah tentang umat. Lepas daripada ni, nak jadi macam mana kalau semua ni habis? Itu pikiran Nabi SAW. Ini panggil harisun alaikum, nakkan sangat kebaikan untuk kalian, mengatasi diri baginda sendiri, tak pedulikan tentang diri. Nabi SAW mana pernah marah sekalipun bila melibatkan kepentingan diri baginda sendiri. Mana ada? Tapi yang baginda marah semuanya berkaitan dengan syariat. Yang itu ya. Untuk diri baginda sendiri, baginda tak pernah marah. Baginda nakkan kebaikan untuk kita. Itu sahaja. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan lain-lain. Ada banyak pelbagai riwayat yang disebut doa Nabi SAW. Satu hari yang dalam riwayat Ibn Hibban ceritanya macam ni. Satu hari Sayyidah Aisyah, dia kata dia tengok Nabi SAW waktu tu good mood, mood tengah baik. Bukan maknanya Nabi ni mood buruk je tak, tapi waktu tu nampak Nabi tengah seronok. Jadi Sayyidah Aisyah, dia pun ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan macam mana? Dia kata, wahai Rasulullah, tolong doakan aku, tolong doakan aku. Nabi SAW waktu itu berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min zambiha ma taqaddamat wa ma ta'akharat, ataupun Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhar, wa ma asarrat wa ma a'lanat. Nabi SAW kata, ya Allah, ampunkanlah untuk Aisyah apa yang beliau dah buat sebelum ni dan yang kemudian. Yang baginda yang beliau kata beliau sembunyikan dan beliau terang-terang buat salah. Jadi Sayyidah Aisyah jadi macam mana bila dengar saja doa tu? Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Sayyidah Aisyah sendiri dengar doa ni. Sayyidah Aisyah bila dengar macam tu, Sayyidah Aisyah terus ketawa. Dhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha. Gelak Sayyidah Aisyah sampai jatuh kepalanya. Maknanya memang dia gelak, orang kata kalau istilah lah ni gelak guling-guling kata. Jadi Sayyidah Aisyah ketawa bila dengar doa tu. Doa tu seronok kan. Jadi kata, ya Allah, ampunkan tu Aisyah apa yang terdahulu, apa yang terkemudian, apa yang dia buat terang-terang, apa yang dia buat senyap-senyap, semua sekali. Jadi bila dah tengok seronoknya tu kan, Nabi pun tanya, ayasurruki du'ai, adakah menggembirakan engkau doaku? Seronok kan dengan doaku tu. Macam itulah. Jadi Sayyidah Aisyah, tentulah, wa mali la yasurruni du'auka. Sayyidah Aisyah kata, wa mali la yasurruni du'auka, takkanlah tak seronok dengan doa engkau. Kan? Macam mana lah tak seronok? Macam itulah. Jadi Nabi SAW jawab, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Demi Allah, itulah doa aku untuk umat aku pada setiap kali solat. Dalam riwayat yang lain, itulah doa aku
untuk umatku yang beriman dengan aku siang dan malam. Doa Nabi SAW untuk kita semua. Nanti Nabi dah doakan kita 1400 tahun dulu lagi. Nabi dah doakan, ya Allah, ampunkanlah umat aku apa yang mereka buat yang terdahulu dan yang terkemudian, yang mereka buat terang-terangan dan yang mereka buat yang senyap. Yang ini doa Nabi SAW 1400 tahun dulu. Mak kita tak doa kita macam tu lagi waktu tu. Mak kita pun tak wujud lagi. Mak kita orang paling sayang pada kita pun, dia mula doakan kita bila kita dalam perut dia dapat, barulah dia doakan kita. Dulu mana dia pun tak ada lagi. 1400 tahun dulu, 1400 tahun dulu Nabi SAW dah doa untuk kita. Habis kita tak rasa lagi ke Nabi tu kekasih awal dan akhir kita? Baginda dah menunjukkan cinta baginda pada kita sebelum kita lahir, sebelum kita tahu apa pun. Dah Nabi dah doakan dah. Ada sahabat dia jumpa Nabi SAW senyap, lepas tu minta Nabi doakan dia. Dia bila dia dah, Nabi dah doakan keampunan untuk dia. Dia pun keluar jumpa sahabat yang lain, dia pun kata, Nabi doakan keampunan untuk aku. Para sahabat yang lain jealous, cemburu. Ui, Nabi doa Tuhan. Dia rasa macam tu tau. Tapi dia jawab, dia kata, dah, Nabi doa untuk aku dan semua orang yang beriman. Astaghfir li dzambika. Minta ampun untuk dosa-dosa kau, kesalahan kau. Nabi tak ada dosa pun, minta ampun untuk dan juga orang-orang yang beriman. Dan memang Nabi SAW mendoakan untuk orang yang beriman. Jadi senang ceritanya, dah kalau macam tu dah kasih Nabi SAW untuk kita semua. Sekali tiba-tiba kita pula tak peduli, kita pula tak kisah, kita pula buat tak tahu dia. Ataupun kita rasa ada orang lain yang menyayangi kita lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Ataupun paling tidaknya kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ataupun banyak waktunya lupa banding dengan ingat. Malam ni main ceramah, ingatlah. Itu pun tak tahu berapa lama ingat tu. Mungkin lagi setengah jam kita berhenti ceramah, kita pun lupa. Ataupun nantilah balik rumah esok, lusa dan sebagainya, kita kena lupa. Bukti kita lupa antaranya apa dia? Nak selawat pun kadang masih payah. Sedangkan selawat ni kan, dia bukannya Nabi je beruntung kita selawat, kita lagi beruntung kan. Kita semua tahu benda tu. Kita selawat sekali, Allah selawat 10 kali kata kita. Maknanya memang confirm kita untung sangat bila berselawat. Kita selawat sekali, Allah selawat pada kita 10 kali. Kita selawat 10 kali, mana kata dah 100 kali. Tapi kita tak mau selawat. Itu tanda apa dia? Tanda kita tak ingat lagi lah bahawasanya Nabi SAW adalah orang yang paling sayang pada kita, dunia akhirat. Orang boleh kata sayang dunia akhirat, kawan dunia akhirat, hanglah kawan aku dunia akhirat. Yang pelik tu kadang-kadang dia cakap kawan dia pun Islam. Dia cakap dia tu lah, kawan aku dunia akhirat. Kawan yang ke Islam tu pun tengok dia. Ini betul ke tidak ni? Maksudnya mudah-mudahan masuk Islam. Maksudnya di akhirat nanti sama-sama dapat kawan. Okey lah tu. Tapi maksudnya kita boleh cakap dekat mulut sayang dunia akhirat. Orang sekarang dia buat apa? #tiljannah. Tiljannah. Tapi semayang tak mau. #tiljannah, bercinta. #tiljannah. Tuan-tuan, kita nak sampai akhirat, dunia akhirat. Tapi Nabi SAW dah terbukti memang cinta baginda untuk kita daripada dulu sampailah ke akhir. Kita berhenti untuk
azan dulu ke sambung kan? Terus ya. Ini surau ya. Masjid azan dulu lah. Dia boleh lah, tak apa. Saya ke bekas masjid, saya minta masjid untuk azan sebab syiar. Dengan syiar azan ni kena ada setiap kampung. Jadi kita di masjid, setiap qaryah di masjid kan. Setiap qaryah di masjid, satu masjid azan dan lepas lah. Maknanya syiar tu untuk satu kampung tu. Dia yang lain tak apa lah. Kita nak azan boleh, tak nak azan pun tak apa lagi, boleh lagi. Kalau masjid dia jadi peranan untuk azan tu, sebab dia yang mewakili untuk qaryah dia tu. Okey. Jadi bila kita sebut tentang Nabi SAW, dah baginda dah cinta kita daripada mula sampai habis. Kita tak pandai, kita lagi teruk daripada kacang lupakan kulit kan? Kacang lupakan kulit tu kita buat perumpamaan yang buruk lah, kita kata kacang lupakan kulit. Kita tak ingat pada Nabi SAW, kita tak peduli tentang baginda. Kita lagi dahsyat daripada kacang lupakan kulit. Tak tahulah, dia tak ada perumpamaan yang sesuai. Tak ada langsung perumpamaan yang sesuai. Kacang lupakan kulit tu masih baik lah banding dengan kita yang melupai Nabi Muhammad SAW. Kira sendiri tentang selawat kita tiap hari berapa kali. Malam ni malam Jumaat, besok hari Jumaat. Hari Jumaat yang digalakkan banyak berselawat tu, berapa banyak kita selawat? Kita tanya sendiri pada diri kita. Paling tidak, saya selalu ulang benda ni, mana-mana pun, lagi-lagi bila ramai orang lelaki, saya akan ulang benda ni. Apa dia? Waktu khatib baca ayat perintah selawat tu, berapa ramai yang selawat? Ayat perintah selawat tu kan, kalau ikut kan, memang dah perintah semuanya selawat. Dah peringat kita untuk selawat. Waktu tu pun tak selawat juga. Habis bila kita nak selawat? Kalau macam orang kata kan, kalau bukan bulan Ramadan nak semayang bila lagi, kata kan kita selalu sebut itu. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni kita diingatkan untuk buat benda baik. Sebab orang lain pun buat benda baik. Jadi senang untuk kita buat benda baik. Betul tak? Itu bulan Ramadan contohnya. Ataupun kalau dalam masjid pun tak mau nak semayang juga, kat mana lagi nak semayang? Contohnya ada orang kan di main masjid tak semayang, main masjid dia curi kasut, curi beg dan sebagainya. Ada. Entah. Saya ceramah tu kan, pernah orang curi hadiah. Apa tu? Yang besar tu boleh panggil tu, hamper tu kan. Besar kan tu dia boleh curi, bayang kan. Dia dapat kuliah AJK kan, bagi kita kan promosi kan, bagi ambil gambar semua. Jadi bila dah bagi, letak atas meja. Letak atas meja ni kita nak gambar dah sama-sama AJK lah, sama jemaah apa semua kan. Dah habis gambar tu, dia ajak makan. Ajak makan. Mana hamper tadi? Betul. Sama-sama mereka ni kata, tak apa kot, ada AJK tolong kat aku. Ada persangka baik lagi. Jadi sampai habis makan dia tanya, tak tahu mana. Dia pergi ke kereta saya, kata tak apa Ustaz, tak apa. Ustaz hari Ahad ni ada kuliah kat sana ni, nanti kami bagi kat sana. Nanti kami cari dia tu, dia JK mana-mana tolong ambil. Lepas hari Ahad tu, dia wajib jumpa bagi, tapi lain. Saya nampak lah, lain pula hari ni. Tak serupa yang hari tu. Dia kata, Ustaz, kami tengok CCTV ke? Kami tengok CCTV memang ada orang sapu dia kepal. Dah jelas-jelas betul Ustaz, confirm lah kan? Jadi kata tak apalah. Maknanya dia main masjid dia tak pergi mencuri. Jadi kita kata, kalau kat masjid pun tak boleh berhenti mencuri, agaknya kat mana boleh berhenti mencuri? Contohnya, kita boleh guna ayat-ayat macam tu kan. Biasalah tu. Kalau depan orang baik pun tak boleh jadi baik, bila nak jadi baik? Contoh, ayat itu semua kita boleh buat. Dan ni satu ayat yang patut kita tanya. Bila hari Jumaat tengah dengar khutbah Jumaat dalam masjid,
dikelilingi semua orang yang sembahyang, orang Islam. Kemudiannya diingatkan pula oleh khatib untuk berselawat. Khatib ingatkan. Khatib bukan sekadar ingatkan dengan perkataan dia, tapi dia baca pula ayat Al-Quran, suruh kita selawat. Ayat yang semua kita hafal kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat Allah Ta'ala lagi suruh selawat. Dah macam tu pun kita tak mau selawat juga. Bibir terkunci, rapi, rapat, langsung tak selawat. Habis banyak pun nanggung ya. Dah habis dah ni khutbah ni. Nak habis dah tu. Ayat tu tanda nak habis khutbah lah kan. Ayat tu lepas habis ayat tu doa kan. Doa habis. Jadi maknanya kalaulah waktu tu pun kita tak boleh nak selawat pada Nabi Muhammad SAW, bila nak selawat? Bila kita nak selawat? Kena tanya pada diri kita. Saya selalu tanya pada diri sendiri. Kalau berat nak selawat, tanya, dosa apa mulut aku buat hari ni sampai tak boleh nak selawat ni? Dosa apa aku buat ni sampai nak selawat pun payah? Sebab ada seorang guru saya, dia kata, tak boleh selawat, tak boleh salam pada Nabi, bukan sebab tak nak, sebab Nabi yang tak mau. Sebab apa Nabi tak mau? Sebab bila bagi selawat salam pada Nabi, Nabi akan jawab salam. Nabi jawab salam. Dia kata gitu tu nak bagi, yelah, nak bagi ingat gitu, nak ketuk gitu. Kena ketuk diri kita kan. Apa yang susah sangat, apa yang payah sangat aku nak selawat pada Nabi SAW. Mulut aku ni buat dosa apa ni? Cek balik. Ada 4 orang tadi ni. Tadi ni ada mengata kat orang. Tadi ni ada aku ada bercakap buruk seorang. Contoh. Kena ingatkan diri kita. Ada kemungkinan aku ni payah nak selawat pada Nabi Muhammad SAW. Ini faktor dia. Sebab aku banyak sangat dosa mulut aku. Maka kena istighfar lah. Minta ampun pada Allah. Dan mudah-mudahan selawat tu akan menghapuskan dosa kita juga. Salah satu kelebihan selawat kan menghapuskan dosa. Paksa lagi. Paksa diri untuk selawat. Kena paksa. Kalau tak paksa, dia tak jadi. Hari Jumaat digalakkan banyak berselawat. Okey. Besok nak banyak selawat. Sampai maghrib besok tak banyak juga selawat kita. Sebab kita tak letakkan satu target nak selawat berapa kali. Kita tak paksa diri kita. Kita tak buat KPI untuk diri kita sendiri. Selawat berapa kali sehari. Hari Jumaat berapa kali aku nak selawat pada Nabi SAW. Kalau betul lah kita sedar yang Nabi Muhammad itu adalah kekasih awal dan akhir kita, kekasih dunia dan akhirat kita, kekasih yang kita nak bersama sehingga ke syurga, yang betul-betul #til jannah tu, yang kita nak betul-betul dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nak di akhirat nanti kita dapat syafaat baginda. Kita nak cari baginda di mana? Di telaga baginda. Dalam hadis sebutnya, tempat nak bertemu dengan Nabi di akhirat, cari Nabi dekat telaga Nabi. Dekat telaga Nabi itu kita nak minum daripada telaga Nabi SAW. Nak minum, kalau bolehnya kita nak sangat dapat minum dengan tangan baginda sendiri. Kita nak masuk syurga bersama-sama dengan baginda. Ini betul-betul kita kata sebab apa? Inilah dia kekasih aku yang forever and ever, selama-lamanya. Barulah jadi kekasih awal dan akhir. Kalau kita letakkan begitulah Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Tentang ada orang yang sampai dah pergi Madinah lah. Sampai di Madinah, beberapa hari di Madinah, dia cak jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya tak tahu Ustaz, saya ni dah duduk dekat Madinah ni 3-4 hari ni. Saya duduk pergi Masjid Nabi, tapi saya tak rasa apa Ustaz." Tak rasa apa maksudnya macam mana? Tak ada rasa apa, tak ada rasa macam hebat, besarnya Nabi ni. Saya bila dengar dia kata, Allah kesiannya, dah sampai Madinah pun masih tak rasa apa. Tak rasa duduk dekat dengan kekasih agung. Tak rasa. Tetapi kita dapat duduk dengan orang yang hebat pun, kadang kita dah dapat rasa aura dia tu lah.
Ini kan pula duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW, makhluk paling agung. Sekali tiba-tiba kita tak rasa apa. Something wrong. Yang berkelahi di Madinah berapa ramai? Tak nak tahu ada kadang-kadang berkelahi benda kecil-kecil nak berkelahi pula depan masjid Nabi betul-betul. Hotel tu tuan-tuan, kita dapat betul-betul dekat pagar masjid Nabi tu. Kalau lompat dari cermin tu tingkap tu pun boleh masuk ke masjid Nabawi tuan-tuan. Punya dekat dengan masjid. Tiba-tiba ada mutawif tu jom panggil saya, dia kata, Ustaz tolong Ustaz tolong. Apa? Ya ada makcik-makcik ni berkelahi, kami tak reti ke. Kita pergi dah. Dia kata, dengar dekat luar bilik ni, bilik tu punya ketat pintu tu, dia boleh berkelahi. Kita dengar sampai kat bawah berkelahi makcik-makcik. Apa dia lah isu besar sangat dia berkelahi ni. Ketuk pintu, bagi salam, ni ustaz ni. Dia pun Ustaz. Buka pintu. Buka pintu seorang makcik tu dah. Ustaz, cari saya bilik lain. Saya tak mau duduk dengan dia. Tolong cari saya bilik lain. Kata, kau tak boleh lah, bilik penuh lah. Tak kira. Cari saya bilik lain. Saya tak mau tengok muka dia lagi. Dah kerai semua. Yang seorang lagi pun, aku pun tak nak tengok dalam muka kau. Ni betul-betul depan masjid Nabi ni. Buka tingkap tu, nampak masjid Nabi betul-betul. Dia berkelahi macam tu. Saya pun ingat apa benda lah, gaduh teruk sangat ni. Isu apa ni, isu Israel, isu apa ni, berkelahi sampai gitu sekali ni. Tanya lah tak apa, tak tenang juga, tenang. Ni apa sebenarnya ni, gaduh sebab apa ni. Dah kali dapat korek, ada akak lagi lorang kan dalam bilik tu kan, dia senyap kan. Dia baru takut tengok kawan orang berkelahi. Kenapa ke, apa masalah? Ustaz, dia orang berebut katil Ustaz. Berebut katil lah. Seorang nak tidur ni, seorang nak tidur. Ya Allah, berebut katil, menjerit-jerit depan Nabi SAW. Terpukit terlulung depan Nabi SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita tak ada rasa. Nabi itu insan paling agung, paling hebat, ada dekat dengan kita. Tuan-tuan, paling tidak dia biar dia kena ada rasa adab, kena hadirkan adab kita dengan Nabi SAW. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, dia sampai punyalah sangat mencintai Nabi SAW sampai akhir hayat duduk di Madinah. Duduk di Madinah dan berniat sangat biar aku mati dekat Madinah, nak duduk dekat dengan Nabi SAW. Sampai akhir hayat dia dapat dikebumikan di bangkit. Dapat sebab cinta pada Nabi SAW. Kita ni macam mana kan? Kita ni, ya Allah. Dan niat kata tuan-tuan, dan kita kata berdoa lah. Sebab kullu habibin yuhibbu liqa'a habibi. Setiap kekasih dia pasti suka nak bertemu dengan kekasih dia. Kena doa lah, doa yang pertama di dunia ni, doa lah, ya Allah, aku nak ziarah Nabi SAW pada setiap tahun. Sebut pada setiap tahun kan, Allahumma rzuqni ziaratahu fi kulli sana. Ya Allah, kurniakan aku dapat ziarah Nabi tiap-tiap tahun. Walaupun hidup dah 40 tahun tak pernah pergi lagi, minta aja tidak tahu tak apa kan. Minta je. Saya ada kawan-kawan yang macam ni tuan-tuan. Dia minta tu dalam keadaan dia tahu dia duit memang tak ada masuk. Hutang yang banyak, kiri kanan depan belakang hutang. Tapi dia minta je, ya Allah, aku nak ziarah Nabi tiap-tiap tahun. Ya Allah tuan-tuan, saya tengok depan mata kepada saya sendiri macam mana Allah Ta'ala jadikan dia dapat pergi tiap-tiap tahun. Datang makan bukan setiap tahun, satu tahun berulang kali dia dapat pergi. Saya ada seorang kawan, seorang mu'allaf. Dia seorang mu'allaf. Dia doa macam tu tuan-tuan, ya Allah. Dia dapat pergi setiap tahun lebih sekali, kadang 2 kali setahun. Dah bertahun-tahun dia pergi. Dan tuan-tuan bayang, tiap-tiap kali dia pergi free. Ada orang sponsor dia.
Ya Allah, rezeki bertahun-tahun ni tuan-tuan, tiap kali dia pergi cuma ada orang force. Ini semua kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Jangan kita masuk campur kerja Allah Ta'ala. Kita minta tu kerja kita. Minta ya Allah, aku nak ziarah Nabi SAW pada setiap tahun. Tunjukkan bahawasanya aku kenal Nabi ni adalah kekasih aku. Aku nak kena duduk dekat dengan baginda, sebab aku sayang sangat baginda dan baginda sangat sayang pada aku. Kan? Kemudian yang kedua, doa lah. Doa apa dia? Nak tengok Nabi SAW dalam mimpi. Orang bercinta tuan-tuan, kadang dia harapkan sangat kekasih dia hadir dalam mimpi dia. Dia nak sangat kekasih dia hadir dalam mimpi dia. Kekasih ni bukanlah mak'u tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok mak kita sendiri, tuan-tuan yang mak dah tak ada, mak saya dah tak ada lama dah tuan-tuan. Saya seronok sangat kalau saya boleh satu malam mimpi jumpa mak saya. Seronok. Bila saya mimpi, esok pagi tu saya happy, seronok. Sebab dapat jumpa mak. Memang macam tu lah, sebab orang yang sayang, dia nak sangat jumpa. Tak dapat secara hadir fizikal dekat dunia ni pun, paling tidak biarlah dalam mimpi pun jadilah. Kita nak macam tu. Jadi kalau betul kita sayang pada Nabi SAW, kita kata Nabi lah kekasih awal dan akhir aku dan sebagainya, ada tak kita doa sebelum tidur? Ya Allah, aku nak sangat mimpi jumpa Nabi. Ya Allah, bagilah aku dapat mimpi jumpa Nabi malam ni. Ya Allah, kalau boleh doa jadi tiap-tiap malam doa. Setiap malam doa macam ni. Sebut bahasa Melayu je tuan-tuan, tak apa, Allah Ta'ala faham. Sebut je, ya Allah, aku nak sangat mimpi jumpa Nabi. Tapi bila dah mimpi, tuan-tuan kena datang jumpa ustaz, jumpa tu guru, tanya betul ke tidak ni saya mimpi jumpa Nabi ni. Takut-takut lagi ada pula setan pula menyamar kan. Memang setan takkan dapat menyerupai wajah Nabi, tapi sebab kita tak pernah mengaji bab Nabi, akhirnya dia datang dengan watak yang lain. Dia kata dia Nabi pun kita percaya ke? Ada satu video viral orang Indonesia tu tuan-tuan, seorang makcik tu, dia cakap dia mimpi jumpa Nabi, tapi kita dengar lain Nabi ni kan? Sebab dia kata saya dapat mimpi jumpa Nabi. Malam tu saya mimpi. Tanya, mimpi jumpa Nabi ni Nabi bagi tahu dia Nabi ke? Tak. Nabi tak kata Nabi. Ada orang bagi tahu dia Nabi ke? Tak juga. Tapi saya rasa Nabi lah. Sebab apa? Handsome. Handsome macam mana? Rambut dia perang, mata dia coklat, koko ni. Kita kata, rambut Nabi kita baca warna hitam, mata Nabi warna hitam. Lepas tu kita tanya lagi, habis apa yang dia buat? Dia lepas makan ni kan, dia basuh tangan, lepas tu dia keringkan tangan dia tu dengan lap dekat kaki dia, dekat betis dia. Baru saya tahu kata rupanya tu sunnah Nabi no. Dia pula percaya kata sunnah Nabi berdasarkan pada kawan tu buat dalam mimpi dia. Mimpi tak siapa-siapa tak tahu. Lepas tu dia pun duduk canang sana sini, saya dah mimpi jumpa Nabi, saya dah mimpi jumpa Nabi. Kawan tu pun tak ngaku Nabi, tak ada orang pun bagi tahu tu Nabi. Pandai-pandai dia kata, sebab orang tu handsome. Zaman sekarang tuan-tuan jaga-jaga hanya semata-mata kerana rupa, kita pun terus percaya. Kan ada seorang yang klaim dia keturunan Nabi ya, pakai spek hitam, smart sikit apa semua, angkat dia macam ulama besar. Padahal bukan ulama pun, mengaji sains politik kan. Mengaji dengan ulama tak pernah kan. Dia tak pernah mengaji dengan seorang ulama pun. Macam mana nak jadi ulama? Tapi sebab letak sopan atas kepala, pakai spek hitam, janggut semua kena cantik, semua itu kan. Dia main Penang, ramai orang pergi. Saya sebut Penang sebab memang Penang yang waktu tu dia boleh pergi. Negeri lain semua haramkan dah. Kebetulan waktu tu. Sebab handsome. Itu boleh tuan-tuan. Jadi jaga-jaga. Jangan ingat handsome dia okey. Betul. Pelakon Hollywood, pelakon Bollywood lagi ramai handsome tuan-tuan. Jangan. Jadi senang ceritanya, bila minta mimpi jumpa Nabi SAW,
Jangan semata-mata kerana orang tu handsome kita tu kata, dah aku dah mimpi jumpa Nabi. Lagipun kan aku mimpi tu dalam keadaan berwudu dan aku dah berdoa. Allah Ta'ala maha mendengar doa aku. Bukan apa saya sebut benda ni tuan-tuan, saya siap sebab saya risau. Lagi 15 tahun kita dengar pula ajaran baru. Dia kata apa? Dia dapat daripada mimpi jumpa Nabi. Macam mana dia boleh mimpi jumpa Nabi? Sebab dia amalkan doa daripada dengar ceramah Ustaz Syed Abdul Kadir. Sudah. Jadi saya kena ingatkan semua-semua ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena minta doa jumpa Nabi. Tapi jangan sekali-kali senang-senang terpengaruh dan kemudian dia duk pergi canang pula ke orang, kata kita mimpi jumpa Nabi, bawa pula ajaran baru. Dan banyak ajaran baru yang ajaran sesat di Malaysia ni, dia puncanya daripada situ. Konon-konon dia mimpi jumpa Nabi, betul Nabi suruh tu, Nabi suruh ni, Nabi suruh. Lepas tu dia jual nama Nabi, tak habis-habis dekat pengikut dia. Asal pengikut dia tanya apa-apa je, dia kata Sat, nanti malam nanti saya mimpi jumpa Nabi, besok saya jawab. Oh, relax dia je. Ini berlaku tak? Berlaku. Tapi kita tak tolak mimpi jumpa Nabi. Dan memang mimpi jumpa Nabi ni mimpi yang benar. Dan siapa yang mimpi jumpa Nabi SAW, mudah-mudahan dia akan mimpi, dia akan dapat bertemu dengan Nabi SAW. Jadi kita kena doa, minta sungguh-sungguh, minta nak jumpa Nabi. Ya Allah, bagilah aku mimpi. Tiap-tiap malam doa. Lepas ada doa, dan kalau dapat mimpi, jumpa untuk guru kita, tanya guru, saya mimpi jumpa begini, wataknya begini, karakternya macam ni, sifat dia begini. Betul ke tidak? Dia tu guru kata betul, contoh dia lah kan. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah apa, bukan nak bicara ke orang. Dah kan? Untuk kita lah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan aku dapat yang hadis Nabi SAW, siapa yang lihat aku di dalam tidur, maka dia lihat aku dalam jaga. Hanya di akhirat nanti kita akan dapat juga bersama dengan Nabi SAW. Kalau betul kata kita nak sayang, kita kata kita kasih pada Nabi. Dan yang seterusnya, akhir sekali, yang paling pentingnya adalah bila kita dah tahu kata Nabi SAW sayang pada kita awal dan akhir, kita sayang pada Nabi SAW awal dan akhir, daripada dulu sampai sekarang, sampai akan datang, sampai hari kiamat. Maka kita kenalah buat sesuatu yang melayakkan kita untuk bersama dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Doa sahaja tak cukup, maknanya doa sahaja tak cukup, kena buat. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang hidupkan sunnah aku, maka dia telah mencintai aku. Macam cara dia, kena hidupkan sunnah Nabi SAW, perjuangkan syariat Nabi SAW, bersama dengan orang yang menyayangi Nabi, menjauhi daripada orang yang membenci Nabi, menyayangi orang yang menyayangi Nabi dan membenci orang yang membenci Nabi, menyayangi perkara yang Nabi suka, menyukai apa yang Nabi suka, dan membenci perkara yang Nabi benci. Jadi benda-benda macam itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada Nabi SAW, bukan hanya di mulut, tapi betul-betul terbit daripada lubuk hati yang paling dalam, diterjemahkan dengan perbuatan kita. So perbuatan kita seharian ni, kita cek lah, aku buat ni menggambarkan kekasih Nabi SAW ataupun tidak. Mesti ada tunjuk kata aku ni kekasih Nabi. Siang dan malam, apa sahaja yang kita buat biar menunjukkan kita ni kekasih Nabi SAW. Kita bekerja, kita buat apa sekalipun, biar kita tunjukkan inilah dia karakter kekasih Nabi SAW. Itu tanda orang bersayang menyayangi, orang tengah bercinta. Orang tengah bercinta, dia rasa proud kalau dia dapat buat sesuatu yang menunjukkan dia lah kekasih orang tu. Dan dia rasa nak sangat buat sesuatu yang kekasih dia akan rasa seronok. Orang sayang memang macam tu tak? Sebab dia nak menggembirakan kekasih. Kita nak gembirakan Nabi SAW. Kita boleh bayang tuan-tuan, Nabi senyum tak dengan apa yang kita buat? Selalu fikir macam tu. Siang dan malam, kita bekerja ke, kita di rumah ke, kita di kedai ke, di mana pun kita berada, kita buat ni agak-agak Nabi senyum tak tengok kita? Tanya pada diri kita selalu benda ni. Soalan ni kena jadikan sebagai satu panduan untuk kita.
Nabi, seronok tak dengan apa yang kau buat? Aku sayang Nabi, Nabi sayang aku nak gembirakan Nabi Muhammad SAW. Kita boleh gembirakan pasangan kita dengan macam-macam cara. Tapi kalau kita tak gembirakan Nabi Muhammad SAW, berarti kita sayang orang lain lebih daripada sayang Nabi SAW. Sedangkan tidak beriman seorang daripada kamu, sehinggalah aku lebih dia cintai daripada semua manusia yang lain. Jadi cukup setakat itu insyaAllah untuk malam ni. Saya juga minta izin daripada tuan-tuan untuk terus beredar. Saya pun dah sembahyang isyak tadi. Saya nak terus ke lapangan terbang untuk kejar kapal terbang. Sebab pilot tak tunggu saya biasanya. Biasanya lah, kadang-kadang dia tunggu. Biasanya bukan dia tunggu dia, biasa dia lagi lambat lagi. Jadi insyaAllah mudah-mudahan malam ni saya pernah terus ke Kuala Lumpur, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan semua kita digolongkan oleh Allah di kalangan orang yang mencintai Nabi SAW dengan sebenar-benar cinta, dan melayakkan kita untuk mendapat cinta baginda Nabi Muhammad SAW di dunia dan juga lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dapat minum daripada telaga baginda Nabi Muhammad SAW, dan dapat masuk ke syurga bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bi faqihina wa faqih lana wa qarrabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama نحظى بالخير نكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.